bagi akulah kan, memang tak patutlah. Mungkin perbuatan jijik korang ni tak tinggalkan kesan pada korang. Tapi macam mana pula pada keluarga yang korang santau ni? Hilang ayah, hilang mak, hasil daripada kerja kau yang berjanjikan dan berkhidmatkan pada setan dengan jin ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Apa khabar korang semua? Aku harap sihat-sihat je di samping keluarga yang tersayang. Aku tahu kebelakangan ni memang banyak cuti. So korang kalau yang dah pergi bercuti tu, aku harap korang tolong jaga kesihatan korang. Yelah kan, sekarang ni musim demam, musim tengah hujan ni kan, batuk lah apa. Aku harap korang beringat lah kalau bercuti tu. Alright, jaga kesihatan. Kesihatan tu penting guys. Okay, sebelum tu aku nak kenalkan diri aku dulu. Nama aku ni Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Malam ni aku nak share dengan korang satu kisah kejadian santau yang berlaku dekat keluarga Helmi. Helmi ni, dia ni orang Brunei. Ini antara pengalaman dia yang akhirnya mengakibatkan ayahnya tu meninggal dunia. Cerita ni kisah kekejaman manusia yang bersifat lebih buruk daripada setan. Aku klasifikasikan macam tu. Perangannya lebih buruk daripada setan. Bunyinya macam agak serius juga kan? Alright, tapi sekejap lagi aku akan sampaikan kat korang ceritanya. Tapi sebelum tu, seperti biasa, aku nak minta bantuan korang dulu. Yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat ni, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekanlah sekali butang loceng supaya korang tak ketinggalan dengan update-update cerita terbaru daripada channel Anas Rahmat ni. Bantu aku guys, road to 15k subscriber ni. Alright, nak ke 15,000 ni. Alright, okay, jangan lupa belanja like, share dan komen sekali. So, aku pun tak nak sembang panjang-panjang. Korang pun tahu aku bukan jenis suka sembang kan. So, dengan perkara-perkara yang tak berkaitan ni, so let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni berlaku pada tahun 1996. Yang masa tu Helmi ni dia masih budak lagi. Masa tu lebih kurang umurnya dalam 10 tahun. Kisahnya bermula bila Helmi ni sekeluarga pergi holiday ke Kuching, Sarawak. Almaklumlah ayah dia ni baru je lepas bersara daripada syarikat Brunei Shell. So lepas je dapat keluar duit pencen tu, diorang sekeluarga ni pun pergilah holiday dekat Kuching, Sarawak tu. Sambil holiday tu, sambil-sambil lah lawat keluarga diorang sekali yang berada dekat Kuching, Sarawak tu. Lepas beberapa hari holiday dekat Kuching, Sarawak tu, sambil berjalan sakan anak beranak ni, Helmi dengan family dia ni pun balik semula ke Brunei. Sampai-sampai je kat rumah dia kat Brunei tu, tiba-tiba ayah si Helmi ni dia mengadu. Dia cakap perut dia tu sakit. Sakitnya tu macam kena cocok-cocok dengan benda tajam, kata dia. Masa awal-awal ni memang family diorang ni fikir mungkin ayah si Helmi ni letih sangat agaknya. Sebab perjalanan holiday diorang ni, perjalanan pergi dengan balik daripada Brunei ke Kuching tu, memang ayahnya seorang je yang drive. So mungkin ayahnya penat lah kan. Ini fikirkan keluarga si Helmi ni. Mungkin ayahnya penat sangat sampai terasa sakit kat perut dia. Tapi lepas je beberapa hari sampai dekat rumah tu, sakit perut ayahnya tu tak baik-baik pun. Makin lama dia makin berlarutan. Macam tak ada tanda-tanda pun yang sakitnya tu nak baik. Yang lagi teruk bila makin hari perut ayahnya tu makin membengkak. Kalau dipegang dengan tangan ataupun kalau ditekan dengan jari kan, dekat perut ayahnya tu memang boleh rasalah perut ayahnya tu mengeras. So lepas 2-3 hari nampak macam tak baik-baik sakit perut ayahnya si Helmi ni, mak dengan abang si Helmi ni ambil keputusan nak bawa ayahnya tu pergi ke hospital. Sampai-sampai dekat hospital, bila doktor cek, kesihatan ayah si Helmi ni sebenarnya nampak normal je. Tak ada pun ayahnya ni hidap apa-apa sakit kronik. Itu yang jadikan diorang ni lagi pelik.
Sampaikan satu tahap tu, bila doktor ni langsung tak dapat kesan apa yang ayah si Helmi ni sakit, doktor ni terpaksa ambil secebis hati ayah dia tu untuk buat sampel kajian. Pihak hospital ni sendiri nak tahu jawapannya. Nak tahulah kan kenapa ayahnya si Helmi ni sakit sampaikan perutnya tu membengkak. Walaupun tak ada pun simptom-simptom pun yang ayahnya ni macam orang sakit. Tapi walaupun dah ambil sampel hati tu, dah buat kajian pun, tapi tetap juga pihak hospital ni tak jumpa pun apa sakit ayah si Helmi ni. Last bila doktor pun tak temukan jawapannya apa sakit si ayah Helmi ni, pihak hospital pun just declare yang ayahnya tu menghidap kanser. Tapi doktor yang merawat ayah Helmi ni pesan juga dekat keluarga Helmi ni. Dia suruh keluarga Helmi ni ikhtiar cara kampung pula. Dia sendiri yakin kalau perubatan moden ni tak temu jawapan apa yang ayah si Helmi ni sakit, mungkin perubatan kampung ataupun perubatan tradisional ni dapat membantu. So bermulalah daripada saat tu, keluarga si Helmi ni banyaklah bawa ayahnya ni pergi berubat. Memandangkan masa tu si Helmi ni masih lagi budak, umurnya masa tu lingkungan 10-11 tahun tu kan. So memang tak boleh tinggal lah. Mana tempat yang keluarganya bawa ayahnya pergi berubat tu, tak kira jauh, tak kira dekat, memang si Helmi ni akan ikut. Dalam usaha nak mencari orang yang boleh bantu ubatkan ayah si Helmi ni, bermacam-macam orang lah keluarga Helmi ni jumpa. Ustaz, bomoh, pawang, macam-macam ikhtiar lah dah ada orang sekeluarga ni cuba. Kalau cakap pasal tempat tu, tak usah cakap lah. Dekat, jauh, semua diorang ni dah redah dah. Asal kata dengar diorang yang pandai mengobat je, memang keluarga diorang ni tak tunggu. Terus je dia akan pergi jumpa orang tu. Tapi itulah, masih lagi hasilnya tetap sama. Ayah si Helmi ni tetap juga macam tu. Tetap masih sakit juga. Perutnya pula tetap mengeras. Sampai buntu jugalah maknya si Helmi ni fikirkan apa lagi yang nak dibuat agaknya kan. Kesian betul tengok mak si Helmi masa tu. Sugul je muka dia. Hari-hari sedih je muka bila tengokkan keadaan kesihatan suami dia tu. Yang makin hari bukannya makin elok, tapi makin bertambah teruk sakit ayah si Helmi ni. Hinggalah satu waktu tu, mak si Helmi ni nak ajak ayahnya pergi berubat kat satu tempat ni. Tapi ayah si Helmi ni, dia kata kali ni dia tak nak pergi dah. Sebab dia dah makin sakit sangat dah. Sampaikan dia dah tak sanggup nak pergi mana-mana lagi. Dah tak larat lagi dah nak bergerak dah pun. Dia pun reda je dengan ketentuan dia. Masa ni memang boleh nampak lah muka maknya tu memang sedih gila. Yelah kan, suami yang tercinta jadi macam tu. Bukannya dia tak ikhtiar, bukannya dia tak usaha, tapi cuma usaha yang dia buat tu tak menampakkan hasil positif je. Of course lah hati dia tu terasa juga kan. Tak mungkinlah seorang isteri sanggup tengok suami yang dia sayang tu menderita macam tu. So saat tu Helmi sekeluarga ni bila ayahnya tu dah tak nak pergi lagi berubat sebab dah tak tahan sangat lagi rasa sakit tu, diorang sekeluarga ni pun just tawakal je. Diorang berserah je kepada Allah. Biar Allah je yang tentukan. Pada tahun 1997, masa tu bulan puasa, 3 hari lagi nak sambut Hari Raya Aidilfitri. Akhirnya ayah si Helmi ni menghembuskan nafasnya yang terakhir. Betul-betul selepas azan asar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum tu dia sempat tanya kat maknya ni. Dia tanya kat mak Helmi jam dah pukul berapa. Maknya pun jawab lah pukul 4. Sekejap lagi dah nak masuk asar dah bang. Mak dia cakap macam tu. Lepas dia tanya dekat maknya Helmi macam tu, dia pun jawab balik. Dia kata dia dah nak pergi dah ni. Mak si Helmi ni memang terpinga-pinga bila dengar apa yang ayah Helmi ni cakapkan. Yang dia cakap dia nak pergi dah ni. Dia memang tak berapa faham apa yang dimaksudkan ayah Helmi masa tu bila ayah si Helmi ni dia cakap dia dah nak pergi. Masa azan asar tu berkumandang, dia pun letakkan dua-dua tangan dia dekat atas perut dia kan. Seolah-olah macam tengah nak solat. Dia letakkan tangan dekat perut dia tu. Lepas selesai je azan asar berkumandang, ayahnya tu pun hembuskan nafasnya yang terakhir. Tenang je ayahnya pergi masa tu. Masa ni, Helmi punya sedih tak usah cakap lah. Memang tak terkawal dah perasaan dia. Dia di antara orang yang paling hampir dengan ayahnya tu masa ayah dia tu hembuskan nafasnya yang terakhir tu. Esoknya,
Lepas je ayah si Helmi ni dikebumikan, Helmi dengan jirannya ni terperasan ada seekor ayam hitam main-main dekat sekitar kawasan halaman rumah dorang ni. Sepanjang si Helmi ni hidup dekat kawasan perumahan tu, memang dia tak pernah nampak pun ayam hitam tu. Bukan takat ayam hitam tu je yang dia tak pernah nampak kat kawasan rumah dia ni. Tapi memang dia langsung tak pernah nampak seekor ayam pun dekat kawasan tu. Kat area kawasan rumah dia ni memang tak ada jiran-jiran pun yang bela ayam. Lagilah kalau ayam tu kala hitam, memang rare lah kan. Ayam hitam yang dia nampak tu memang lain macam sikit. Tak tahu si Helmi ni nak gambarkan atau nak describe macam mana yang dia masukkan dengan lain macam tu. Tapi memang lain macam lah ayam ni. Dia ada macam aura dia tau. So dia pun dengan jiran dia ni, apa lagi lah kan, teruslah dia kejar ayam tu. Dia nak tangkap ayam tu. Kebetulan Pakcik Helmi masa tu ada dekat situ. Dia pun sama-sama lah kejar ayam tu. Akhirnya dapat juga diorang ni tangkap ayam hitam tu. Bila dah dapat tangkap ayam tu, pakcik si Helmi ni dia ambil dawai besi, lepas tu dia ikat kaki ayam tu. Lepas tu dia pun campak ayam tu dekat semak tebal dekat depan rumah si Helmi ni. Lepas daripada tu, diorang ni semua pun masuk balik ke dalam rumah. Tapi yang peliknya, tak lama lepas tu, tak sampai 5 minit pun, ayam hitam yang diorang tangkap tadi tu tiba-tiba masuk balik ke dalam rumah pula. Dia bukan just masuk ke dalam rumah je tau, tapi dia terus masuk ke bilik arwah ayah si Helmi ni. Lepas tu terus duduk dekat atas tilam bekas arwah ayah Helmi ni baring masa dia meninggal tu. So memang terkejut gila lah si Helmi ni satu family bila ternampakkan kejadian tu. Tak mungkin pun kejadian tu satu kebetulan. Tak mungkin pun ayam hitam tu boleh lepas sendiri daripada ikatan dawai yang pakcik dia dah ikat tu. Ikat pakai dawai guys. Tak mungkin pun boleh terlepas. So memang terasa pelik lah. Bila maknya Helmi ni masuk ke dalam bilik dengan pakcik dia nak tengokkan kejadian ni, dengan tiba-tiba tak semena-mena maknya Helmi ni pingsan. Lepas tu ayam hitam tadi tu terus lari keluar tingkap. Lepas tu terus tak muncul-muncul lagi dah. Bila maknya Helmi ni sedar-sedar daripada pingsan je, terus dia berteriak, menjerit-jerit, meracau-racau macam orang kena sampuk. Memang panik lah situasi masa tu. So sejak daripada hari tu, sejak daripada saat tu, kalau kata tiap kali masuk waktu maghrib je, maknya si Helmi ni akan mengacau-racau macam tu. Masa ni memang kusut satu keluarga Helmi ni dibuatnya. Mana tak kusutnya. Baru je ayah si Helmi ni meninggal. Ingatkan bila ayah si Helmi ni dah tak ada, kan, ayah si Helmi ni meninggal, semua benda ni, semua perkara ni dah selesai. Rupa-rupanya mak dia pula yang terkena. Perkara dengan kejadian ni terus berlarutan hinggalah beberapa bulan. Dalam masa yang sama, ahli keluarga Helmi ni pun memang tak henti-hentilah bawa maknya tu pergi berubat. Tapi sama macam kejadian yang pernah menimpa ayahnya dulu. Tak ada seorang pun yang mampu ubatkan maknya masa tu. Kalau maknya sembuh tu, tapi kejap je, lepas tu jadi balik. Tiap-tiap kali maghrib je, maknya akan mengacau-kacau. Sama macam orang kena sampuk. Ada waktu tu maknya ni macam semayang, tapi bukan semayang cara orang Islam, tapi macam cara orang Kristian. Kejap-kejap macam cara orang Buddha. Lepas tu macam-macam cara lah. Memang sedih lah tengok keadaan maknya masa tu. Makin hari maknya pun makin nampak tak sihat dah. Lepas tu tak terus, lemah je keadaan maknya hari-hari. Nak dijadikan cerita, adalah seorang hamba Allah ni, tak jauh pun rumahnya daripada rumah si Helmi ni. Dia yang volunteer nak bantu ubatkan mak Helmi masa tu. Memang Helmi ni dia tak berapa ingat siapa orang tu, entah daripada mana dia datang. Cuma yang Helmi ni tahu, orang tu kata dia duduk tak jauh pun daripada rumah si Helmi ni. Dialah yang bantu ubatkan mak si Helmi ni. Alhamdulillah, sejak orang tu datang mengubatkan maknya Helmi ni, makin lama nampaklah yang maknya tu semakin okey dah, semakin pulih. Maknya pun dah tak mengacau-kacau lagi dah bila waktu maghrib, bila masuk waktu maghrib. Tapi pakcik yang mengubatkan mak si Helmi tu pun, walaupun mak Helmi tu dah sembuh, dia tak terus tinggalkan keluarga Helmi macam tu je. Dia siap ajar macam mana untuk keluarga Helmi ni jaga diri sendiri. Macam mana nak elak atau nak buat kalau keluarga Helmi ni disantau lagi. Keluarga si Helmi ni ada jugalah tanya dengan pakcik tu, siapa sebenarnya yang santau keluarga diorang ni.
Tapi pakcik tu, dia tak nak cakap apa pun. Dia tak nak cakap pun siapa yang santar keluarga diorang ni. Sebab dia tak nak timbul fitnah pula nanti. Tapi yang pasti, orang yang santar keluarga si Helmi ni, dia gunakan khidmat Bomo Siam. Bomo Siam. Bomo Siam. Sebab tu power. Mula-mula tu dia tuju santau kat ayah si Helmi. Lepas ayah Helmi ni meninggal, dia tuju santau tu pula dekat maknya pula. Lepas tu barulah ke adik-beradik si Helmi ni. Dia nakkan keluarga si Helmi ni mati satu persatu. Kejam betul bunyinya tu. Betul kejam. Kemudian pakcik yang mengubatkan keluarga si Helmi ni, dia ajak abangnya Helmi ni pergi dekat pagar rumahnya Helmi ni. Lepas tu diorang ni pun pergilah gali dengan korek tanah kat depan pagar tu. Korek-korek tu kan, gali tanah tu, diorang terjumpa ada sebatang paku ni. Lepas tu berlilit dengan kain warna kuning. Betul-betul diorang tanam tu dekat depan pagar depan rumah Helmi ni. Rupa-rupanya orang yang menyihir keluarga si Helmi ni tanam benda alah ni masa keluarga Helmi ni pergi bercuti dekat Kuching Sarawak tu. So lepas daripada kejadian tu, lepas diorang jumpa paku tu, alhamdulillah dah tak ada lagi dah kejadian sihir tu terjadi dekat keluarga si Helmi ni. Cuma keluarga si Helmi ni terasa galak jugalah kan hati diorang, sebab tak mampu nak selamatkan ayahnya tu. Keluarga Helmi ni dapat tahu orang yang nakkan keluarga Helmi ni mati tu pun dah pindah daripada rumahnya. Diorang tahu pun bila akhirnya pakcik yang ubatkan keluarga si Helmi ni yang bagi tahu. Pakcik yang ubat tu yang cakap. Pakcik tu bagi tahu orang yang menyihir tu tak akan tinggal lama pun dekat rumah dia. Dia dengki dengan keluarga si Helmi ni antara sebabnya bila arwah ayah si Helmi ni pergi besarkan rumah dia. Dia besarkan rumah tu lepas duit pencen ayahnya tu keluar. Entah apa sebabnya yang dia marah sangat ni, dengan busuk hati sangat dengan keluarga si Helmi ni. Si Helmi ni pun tak tahu. Memang pelik. Bukannya ayah Helmi ni besarkan rumah pakai duit dia pun. Bukannya ayah Helmi ni berhutang dengan dia pun. Pelik kan? Manusia mana pernah lari daripada hasad, dengki dan busuk hati. Betul tak? Cerita santau. Kebelakangan ni banyak pula kisah santau yang aku baca. Hal santau-santau ni sedikit sebanyak kadang-kadang mengganggu emosi aku tau. Yelah, bukan apa, sebab aku masih tak faham dengan pemikiran manusia ni yang masih lagi amalkan ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu sihir ni. Betul, aku tak faham apa yang dapat sebenarnya daripada perbuatan diorang ni. Berbaloi ke perbuatan diorang ni sebenarnya? Adakah dengan kematian orang yang diorang santau ni menjadikan si penyantau ni lebih hebat, lebih kaya, lebih bergaya, lebih apa? Betul tak? Aku tak faham. Tak rasa bersalah ke? Tak rasa bersalah ke dengan Tuhan? Aku tak nak lah judge si penyantau ni. Tapi bagi akulah kan, memang tak patut lah. Mungkin perbuatan jijik korang ni tak tinggalkan kesan pada korang. Tapi macam mana pula pada keluarga yang korang santau ni? Hilang ayah, hilang mak, hasil daripada kerja kau yang berjanjikan dan berkhidmatkan pada setan dengan jin ni. Allahu Akbar. Sedih aku dengan perangai dengan sikap manusia macam ni. Betul, sedih. Allah. Tak pasal-pasal aku beremosi ni. Betul, tak pasal-pasal aku yang jadi emosi. Maaf guys, aku minta maaf banyak-banyak. Okeylah, tiba-tiba hilang mood aku pula. Assalamualaikum. Bye. Malam Mistik.